makin minda cemerlang. Yang dihormati barisan panel hakim yang pastinya menjadi peneraju kebenaran. Seterusnya, ahli-ahli panel kita yang bijak melontarkan idea. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam gelangan forum ini untuk dijadikan wadah penjanaan idea dikongsi bersama. Saya, Nur Syazrin Syairah, akan bersama-sama dengan anda melayari bahtera forum kita pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas sedikit tajuk mauduk forum kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah berkisarkan kemelut ekonomi pasca pandemik COVID-19, masyarakat terbelenggu. Kita sedia maklum bahawa negara kita sedang berada dalam satu ancaman ekonomi yang sangat buruk. Isu yang berbangkit daripada isu ekonomi ini ialah seperti isu kenaikan harga dan juga pengangguran. Isu ekonomi seperti ini bukan isu pertama kali yang pernah tercatat di dalam sejarah ekonomi Malaysia. Pada tahun 1997, negara kita pernah diheret oleh kemelut krisis Asia yang berada di Thailand, melibatkan bursa Malaysia jatuh merundung dari 1,200 kepada 600 mata sahaja. Malah ia juga melibatkan nilai mata wang Malaysia jatuh teruk daripada RM2.50 kepada RM4.10 sedolar Amerika. Isu ini menyebabkan pelbagai industri terpaksa gulung tikar untuk mengurangkan kerugian yang ditanggung oleh mereka. Malah, negara kita juga mengambil inisiatif untuk mengharamkan penukaran nilai wang asing ketika itu untuk menyelamatkan mata nilai wang mata kita. Kini, Malaysia berada pula dalam genggaman ancaman ekonomi pasca pandemik COVID-19. Isu yang menjadi masalah ketika ini ialah isu kenaikan harga, bekalan barang terputus dan juga pengangguran. Sebelum saya meneruskan perbahasan forum kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sigap bergaya dan cantik cerita. Di sebelah kanan saya, sosok jaka berwajah tampan Muhammad Al-Fazri. Ahli panel kita yang pertama, apa khabar saudara? Khabar baik saudari. Alhamdulillah saya sihat. Di sebelah kiri saya pula, seguntung bunga yang cantik jelita namun petah dalam bicaranya. Apa khabar saudari? Kabar baik saudari pengerusi. Mudah-mudahan forum ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga saudara Muhammad Irfan Aiman selaku ahli panel kita yang ketiga. Apa khabar saudara? Khabar baik saudari. Tanya pun sudah, jawab pun sudah. Usai perkenalan kita, kembali kita ke tajuk landasan asal. Tujuan kita pada hari ini untuk membahaskan isu kemelut ekonomi pasca pandemik COVID-19, masyarakat terbelenggu. Kita sedia maklum bahawa negara kita sedang mengalami isu kenaikan harga yang sangat teruk dan juga melibatkan isu kenaikan harga barang mesti. Harian Merkel telah mengeluarkan kenyataan bahawa tepung gandum telah mengalami peningkatan yang mendadak iaitu pada kadar 44%. Hal ini mengejutkan rata-rata rakyat Malaysia kerana dibebani dengan beban kewangan yang sangat tinggi. Apatah lagi ditambah pula dengan beban kehilangan punca pendapatan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. Timbul persoalan, apakah sebenarnya punca kepada isu kenaikan harga barang dan bekalan barang terputus? Saya rasa soalan ini sangat sesuai untuk ditujukan kepada ahli panel kita yang pertama. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Apabila kita bercakap tentang punca-punca kepada inflasi atau kenaikan harga barang ini, ada beberapa faktor. Faktor pertama ialah inflasi tarikan permintaan. Seperti kita maklum, kerajaan telah menaikkan gaji minimum sebanyak RM1,500. Hal ini menyebabkan masyarakat mempunyai kuasa beli yang kuat. Dengan kuasa beli yang kuat itu, mereka mempunyai permintaan yang banyak untuk barang-barangan di pasaran. Hal ini menyebabkan penawaran tidak mampu untuk memenuhi permintaan. Ini menyebabkan para peniaga menaikkan harga supaya permintaan itu tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Hadirin dan hadirat, terdapat lagi faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu tersebut ialah inflasi tarikan kos. Seperti kita maklum, dedak ayam misalnya mempunyai
harga asal RM80 kemudian naik kepada RM125. Hal ini menyebabkan para peternak ayam membebankan kos tersebut kepada para pelanggan. Ini menyebabkan pelanggan terbeban dengan kos ataupun harga yang sangat tinggi yang ditawarkan oleh para peternak ayam. Selain itu, terdapat masalah luar. Misalnya, negara India menghentikan pengeksporan tepung gandum disebabkan tepung gandum tidak dapat dikeluarkan secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim telah mengganggu proses pengeluaran tepung gandum. Hadirin, kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai punca. Jadi itu sahaja yang saya mau cakap tentang pada hari ini. Sekian, saya serahkan semula kepada pengurusi. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita dengan pandangan yang penuh dengan maklumat. Sidang hadirin sekalian, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita sedang mengalami krisis kadar pengangguran yang sangat buruk, iaitu pada kadar 41%. Jauh sekali daripada kadar pengangguran normal, iaitu pada bawah 4%. Apakah sebenarnya punca kepada isu pengangguran yang membelenggu masyarakat kita pada masa ini? Soalan ini saya rasa sesuai untuk ditujukan kepada ahli panel kita yang kedua. Saudari, sila berikan pandangan saudari tentang perkara ini. Terima kasih Saudari Pengerusi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hadirin yang dihormati, kita semua sedar bahawa isu pengangguran menjadi isu yang hangat yang diperkatakan semenjak badai COVID-19 melanda di negara kita. Kita terpaksa menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menyekat penularan wabak COVID-19. Alhamdulillah, negara kita telah pun beransur kepada fasa pemulihan endemik. Walau bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh saudari pengerusi, bahawa negara kita masih lagi mengalami isu pengangguran. Saya di sini berani mengatakan bahawa punca utama berlakunya isu pengangguran ini adalah disebabkan oleh sikap majikan yang lebih memilih warga negara asing berbanding dengan warga negara tempatan yang seharusnya diberikan keutamaan oleh pihak majikan. Hal ini jelas bahawa pihak majikan lebih mengutamakan warga negara asing, walhal terdapat ramai lagi anak muda tempatan yang masih menganggur. Antara alasan mereka untuk memilih warga negara asing sebagai untuk bekerja adalah kerana warga negara tempatan yang tidak mahu bekerja kerana kerja yang berat. Namun, bukanlah mereka tidak mahu. Cuma pekerja tempatan merasakan mereka tidak mahu bekerja kerana kerja yang dilakukan itu adalah kerja yang berat tapi dengan bayaran gaji yang rendah. Dengan itu, kerana isu kenaikan harga juga masih lagi tidak dapat ditangani dengan bayaran gaji yang secukupnya itu. Menurut Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC, Datuk Abdul Halim Mansur berpandangan bahawa peratusan bayaran gaji yang rendah itu sebenarnya tidak masuk akal. Hal ini dikatakan demikian kerana rata-rata pihak majikan sebenarnya mampu untuk membayar gaji lebih daripada gaji minimum iaitu RM1,200 yang kini telah meningkat kepada RM1,500. Sedangkan pihak kerajaan juga telah bertungkus lumus untuk membantu pihak majikan membayar gaji upah pekerja dengan pelbagai subsidi. Antara faktor lain yang harus diambil kira ialah faktor penutupan banyak perniagaan. Hal ini berikutan dengan perniagaan yang diasak dengan tekanan kewangan kerana mereka menggalas beban hutang yang begitu tinggi akibat daripada penutupan perniagaan bagi mematuhi PKP. Maka perniagaan terpaksa dihentikan dan ramai pekerja diberhentikan bagi menjamin profit syarikat. Jelaslah di sini bahawa isu kitaran perniagaan menjadi isu utama pengangguran dalam negara kita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Pernah sungguh saudari ahli panel kedua kita berbicara mengenai isu pengangguran yang berlaku di dalam negara kita. Seterusnya, soalan saya ingin tujukan kepada ahli panel kita yang ketiga, mengambil maklum daripada lontaran kritik kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Apakah impak yang diterima oleh masyarakat daripada kemelut ekonomi yang melanda negara kita pada waktu ini? Saudara ahli panel ketiga, silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Sukacita saya mulakan bicara forum saya dengan serangkap pantun. Tanah bukit, tanam lada, tanah rata, tanam kubis. Beras ada,
fulus tiada, fulus ada, beras habis. Pantun ini sebenarnya saya nukilkan dengan keadaan ekonomi negara kita yang menghairankan. Apabila negara kita berada dalam fasa PKP, ramai rakyat yang menganggur, tidak mempunyai wang untuk membeli barang. Apabila negara kita beralih kepada fasa pemulihan, negara kita berhadapan pula dengan barang yang terhad. Itulah ironinya konsep ekonomi negara kita sekarang. Berbalik kepada soalan saudari pengerusi, saudara ahli panel 1 mengatakan tentang isu kenaikan harga barang. Menurut data paduka Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, menerusi laman web rasmi UPM mengatakan bahawa kenaikan harga barang merupakan salah satu perkara normal. Menurut beliau lagi, masyarakat yang berpendapatan rendah akan menumpukan perhatian terhadap barang keperluan asas saja seperti ayam, sayur bayam dan ikan. Jelas terang lagi bersulur bahawa sebenarnya apabila berlaku kenaikan harga, golongan B40 akan menerima tumpang. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka terpaksa mencari rezeki sebagai kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bahkan yang paling merisaukan, sebahagian daripada mereka terpaksa meminjam alung disebabkan tunggakan sewa dan pinjaman kereta tak kala mereka mengalami tekanan hidup akibat hutang yang bertimbul. Manakala saudari ahli panel kedua ada mengatakan tentang isu gaji rendah yang ditawarkan majikan dan pengangguran. Isu ini sebenarnya jika terus berlaku, maka gaji yang ada tidak cukup untuk menampung kenaikan harga yang terus meningkat. Hadirin hadirat, agak menghairankan kerana meskipun kadar kenaikan harga barang terus meningkat, kadar gaji meningkat dengan rendah selama 10 tahun kebelakangan ini. Bahkan menurut Presiden MUTC, majikan di Malaysia hanya membelanjakan 25% daripada KKMK untuk membayar gaji pekerjanya berbanding negara lain Indonesia 80%, Filipina 75% dan Singapura 40%. Menurut beliau lagi, bayangkan majikan Malaysia membelanjakan 25% untuk membayar gaji pekerjanya. Malaysia sudah menjadi negara paling kedekut di Asia Tenggara. Jika isu gaji rendah ini masih lagi berterusan, maka taraf hidup masyarakat akan terjejas. Hadirin hadirat, jelaslah bahawa impak ekonomi pasca pandemik ini memberi kesan kepada golongan yang berpendapatan rendah, terutamanya masyarakat miskin yang duduk di bandar yang terpaksa menyara kos sara hidup yang tinggi. Jadi begitu sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudari pengurusi. Terima kasih kepada saudara ahli panel kita yang ketiga dengan pandangan yang sungguh bernas pada hari ini. Ya, kita masih lagi sedang membahaskan isu kemelut ekonomi pasca pandemik COVID-19 masyarakat terbelenggu. Pelbagai isu yang kita dapat rungkaikan, yang kita dapat tahu daripada isu ekonomi yang sedang melanda dalam negara kita. Saya percaya sebenarnya setiap masalah pasti ada dalam penyelesaiannya. Saya tunjukkan soalan jalan penyelesaian ini kepada saudara ahli panel kita yang pertama. Terima kasih kepada saudara pengurusi. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang kita tahu, sebenarnya kita mengalami masalah seperti putus bekalan makanan serta kenaikan harga barang. Jadi menurut saya, seharusnya anak-anak muda patut melibatkan diri mereka dalam agrikultur ataupun bidang pertanian. Kerana dalam bidang pertanian ini kita dapat mengeluarkan makanan ataupun hasil-hasil pertanian kepada negara kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengharapkan daripada barang-barang import seperti bawang dari India, tepung dari Australia dan sebagainya. Hadirin dan hadirat, selain itu, syarikat-syarikat ataupun penggilang seharusnya menggunakan teknologi moden. Dengan teknologi moden dapat mengeluarkan output yang lebih banyak dengan kos yang rendah. Hal ini menyebabkan pelanggan dapat menikmati barang-barangan dengan harga yang lebih murah dan mudah didapati di mana-mana kedai. Selain itu, kerajaan perlu memberikan satu dasar-dasar yang sistematik ataupun memberi subsidi kepada syarikat-syarikat, terutamanya para petani demi mengurangkan beban, terutama beban kepada peternak-peternak ayam supaya tidak membebankan kos tersebut kepada para pelanggan. Jadi sekian daripada saya serahkan semula pada pengurusi majlis. Maafkan saya, saudari pengurusi, izinkan saya untuk menyuarakan idea tambahan saya daripada ulasan saudara ahli panel pertama. Sudah tentu ahli panel kedua, anda boleh memberikan pandangan anda kerana kita masih lagi dalam perbicaraan mengenai kemelut
Kemenangan ekonomi pasca pandemik COVID-19, masyarakat terbelenggu. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin yang dihormati, saya amat bersetuju dengan idea yang dilontarkan oleh saudara ahli panel 1 kerana dengan dasar tersebut sebenarnya kita mampu untuk memulihkan ekonomi negara kita. Hal ini demikian kerana negara kita sebenarnya dapat menjana keluaran yang tinggi bagi diproses dalam industri yang seterusnya dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka peluang-peluang pekerjaan yang ada. Hal ini sekaligus dapat menyumbang kepada KDNK negara di samping membuka ruang-ruang pelaburan kepada pelabur asing untuk melabur. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga haruslah memastikan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk turun padang bagi memantau isu kenaikan harga barang. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sebahagian daripada pihak peniaga yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang dengan menggunakan alasan keadaan ekonomi semasa, sedangkan ia hanya satu alasan untuk menikmati untung atas angin. Terdapat juga segelintir pihak peniaga yang mengambil kesempatan untuk menyorokkan barang-barangan seperti tepung gandum, minyak masak dan beras untuk memanipulasikan keadaan semasa ekonomi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kepada saudari ahli panel kita yang kedua dengan pandangan yang sungguh kritis mengenai cara-cara langkah-langkah menangani isu kenaikan harga dan juga bekalan barang terputus. Soalan terakhir bagi menutup tirai perbahasan forum kita pada hari ini, saya ajukan kepada ahli panel kita yang ketiga. Saudara, apa pendapat saudara tentang cara bertahan hidup yang boleh diambil oleh masyarakat untuk bertahan hidup di dalam keadaan ekonomi pada masa ini, saudara? Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi kerana memberi peluang sebagai penutup bicara forum pada hari ini. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat tak kala ekonomi tidak menentu ini adalah dengan melakukan pelaburan. Mereka boleh melakukan pelaburan simpanan dengan membuka akaun simpanan KWSP bagi menjamin kewangan pada waktu bersara kelak. Masyarakat juga boleh menerima khidmat kaunseling keuangan bagi menguruskan kewangan. Pelbagai agensi kerajaan yang sedia menolong untuk memberi khidmat secara percuma seperti Bank Simpanan Nasional yang sedia membantu golongan yang terjejas akibat COVID-19 yang melanda negara kita. Ahli masyarakat juga perlulah berbelanja dengan mengikut ukuran badan sendiri dan gaya hidup yang bersederhana tanpa bermewah-mewahan. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan muda masa kini ramai yang terjejas akibat hutang yang bertimbun dan diisytiharkan muflis oleh mahkamah. Hadirin hadirat, kesimpulannya, apa-apa sekalipun yang berlaku, hal ini masih lagi bergantung pada kita untuk mengubah dan mengharungi masalah ekonomi yang melanda negara kita. Jadi, sekian dari saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada saudara ahli panel ketiga tentang nasihat bagaimana bertahan hidup dalam menangani cabaran ekonomi pada waktu ini. Sekian sudah kita berada dalam akhirnya forum kita pada hari ini. Oleh itu, kita harus bersama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini bersama. Nampaknya waktu sekarang menceburui kita. Saya terpaksa menutup tirai perbahasan forum kita pada hari ini. Minta maaf, saya mewakili semua ahli panel kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua sidang dewan dan barisan hakim yang menonton perbahasan forum kita pada hari ini. Terimalah salam santun, salam minta maaf, salam minta ampun. Sekian, terima kasih.